forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Rafizi di ceramah ramah di Sementara. Dan beliau respon, kononnya dakwaan Sanusi tak ada ceramah Mega PN untuk elak perangkap. Saya baca sedikit dari masyarakat ini. Ketiadaan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN pada ceramah Mega Perikatan Nasional di Padang Awam Taman Ria Sungai Petani malam tadi adalah untuk tidak masuk perangkap yang dipasang oleh musuh. Okey, konon-kononnya lah. Mari kita dengar respon daripada Rafizi. Jadi akhirnya kita komen macam biasa. Minggu lepas, selalunya kita dapat hari Isnin. Hari ini hari Selasa. Dan saya boleh sebut bahawa semasa kita mula berkempen dalam 2-3 minggu yang lepas, keadaannya jauh lebih sengit. Dan saya sendiri tidak menyangka bahawa dalam tempoh 2-3 minggu kita boleh lihat peralihan undi yang besar di kalangan pengundi-pengundi Melayu di seluruh kawasan. Daripada Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu kurang saya tak tengok sangat di Terengganu. Saya tumpukan banyak di negeri-negeri pantai barat. Dan saya boleh sebut bahawa di tiga-tiga negeri yang sebelum ini kita menangi, Kedah, bukan Kedah belum menang lagi, sekali lagi ya. Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, insya-Allah sekarang bukan lagi soal untuk menang, dia soal untuk sama ada kita akan melepasi garis kemenangan 2/3 ataupun tidak. Baik. Seperti biasa setiap kali kita mula, kita ikuti dahulu liputan kempen sebelah sana. Dan sebelum kita kempen, kita tengok kempen sebelah sana. Dan seperti yang saudara-saudari mungkin telah ketahui bahawa dalam 2-3 hari kebelakangan ini, cerita yang paling besar sekali ialah sama ada Sanusi sudah kena gam dengan parti sendiri. Sebab sebelum ini dia kata dia panglima paling besar. Siapa yang dia tak berani lawan, semua dia berani lawan. Dan saya berterima kasih kerana penyokong-penyokong Kerajaan Perpaduan, saudara-saudari tak sebiul macam penyokong-penyokong yang sekeliling Sanusi. Ini penyokong-penyokong yang menyebabkan akhirnya Sanusi perangkap diri sendiri. Sebab lagi celupa dia, lagi banyak penyokong-penyokong dia sorak, akhirnya dia jadi rasa dia lagi hebat, dia jadi lagi celupa. Jadi 2-3 hari kebelakangan ini malah saya sebenarnya di Kedah pada malam pertama yang Sanusi tak hadir. Malam pertama dia tak hadir, malam kedua dia tak hadir, malam ni dia ada ceramah ke tidak ni? Oh, korang bukan tengok pun. Kalau dia tak hadir juga malam ini, ada kemungkinan besar Panglima yang dikatakan paling berani sekarang ini kita berteka-teki seluruh Malaysia. Sebab apa dia sekarang ni tak berani hadir pentas ceramah? Mula dia kata ada penyokong dia lah beritahu bahawa dia kena tangkap. Polis kemudian sahkan dia tak kena tangkap. Kemudian diumumkan sendiri bahawa atas nasihat kerana perangkap-perangkap yang akan disediakan ataupun yang musuh-musuh sedang susun, maka dia tak boleh hadir ke pentas ceramah. Saya kadang-kadang nak nasihat juga kawan-kawan dalam PAS ni, berhati-hati bila buat cerita, kerana zaman sekarang salah buat cerita polis panggil. Dalam keadaan Sanusi memang takut kalau polis panggil. Kali pertama polis panggil dia, Sanusi memang dah takut dah, pukul 2-3 pagi tak pergi. Yang terbaru bila dia kata ada perangkap-perangkap yang disediakan musuh, pihak polis saya tengok ni macam-macam jawapan yang bagi. Timbalan Ketua Polis Negara kata dia tak tahu apa-apa pasal perangkap, mungkin sebab Sanusi terperangkap dalam trafik. Saya ingat polis di Kedah kata, oleh kerana Sanusi rasa ada perangkap-perangkap yang boleh menggugat keselamatan dia, maka polis akan panggil Sanusi sekali lagi. Dahlah Sanusi takut dengan polis, sekarang Sanusi kena panggil 2 kali. Cuma saya rasa bacaan saya yang paling
paling dekat lah saya rasa, melihat kepada peralihan pengundi Melayu yang agak besar. Dan saya tak pernah tengoklah trend begini yang agak jelas. Dalam pilihan raya yang umum yang dahulu, kita agak suka nak membaca aliran pengundi Melayu. Kali ini agak jelas alirannya itu beralih. Maknanya daripada satu minggu ke satu minggu, undi kepada Perikatan Nasional memang jatuh. Daripada 3 minggu lepas, kemudian 2 minggu lepas, kepada minggu lepas. Dan kalau sebelum ini, kita susah nak baca kerana pola itu berbeza-beza ikut negeri. Sekarang ini memang agak jelas pola yang sama di seluruh negeri-negeri yang bertanding, iaitu ada peningkatan di sebelah kerajaan perpaduan dan ada penurunan yang jelas di sebelah Perikatan Nasional. Jadi saya ingat sebab itu perkara yang sama juga dikesan oleh Perikatan Nasional. Dan pandangan saya ialah yang paling tak berpuas hati kerana Sanusi ni dia fikir asal dia saja. Asal dia dapat klik TikTok, asal dia budak-budak dia semua ikut naik motor, dia tak peduli kesan dia kepada seluruh negara dan seluruh calon-calon Perikatan Nasional yang lain yang bertanding. Sebab dia mungkin rasa dia popular di Kedah dengan budak-budak motor dia, tetapi bila dia datang kat Selangor, dia biadab dengan Sultan Selangor. Dia pergi dekat Pulau Pinang, dia buat kacau kat Pulau Pinang. Dia pergi kat mana-mana, dia tak peduli. Apa yang dia rasa buat dia popular di Kedah sebenarnya menjauhkan lagi pengundi-pengundi di negeri-negeri lain. Sebab itu pandangan saya, yang saya tahu, bahawa atas bantahan daripada pimpinan Bersatu juga yang cukup tidak selesa sekarang, pimpinan PAS tidak ada pilihan kecuali gam dia daripada berceramah ataupun berucap dalam tempoh terakhir nak masuk pilihan raya ni. Sebab pilihannya payah untuk pimpinan PAS. Kalau dia biarkan terus Sanusi berucap dan berkelakuan seperti sebelum ini, mereka akan ambil risiko bukan saja sokongan itu makin menurun seperti yang ada sekarang, risikonya juga ialah perpecahan di antara mereka itu akan jadi makin teruk. Jadi saya harap kita ada 3-4 hari lagi. Saya harap kita terus bina momentum itu. Jangan ambil selesa, walaupun saya ingat Selangor ini insya-Allah, tapi saya juga kena ingatkan bahawa kerusi sementara adalah kerusi yang sengit. Calon. Mana calon lah? Tu calon. Kursi sementara, kursi sengit tau. Kan saya dok kata dah Selangor boleh menang, calon balik tidur. Kursi sementara ialah kursi yang sengit dan kita perlukan kursi-kursi seperti sementara ini untuk kita menang. Supaya menang Selangor tidak cukup dengan menang majoriti mudah. Kita nak menang Selangor dengan kita menang kemenangan 2/3 di Dewan nanti. Baik. Okey tuan-tuan, pada pandangan saya ni, saya helah nak minta helah si Sanusi je nak minta simpati, sebenarnya bukan ada apa pun. Tak ada pun orang nak tangkap dia. Untuk itu rakyat Kedah kalihlah bagi sama menyokong kerajaan perpaduan. So apabila kerajaan ni negeri Kedah sama dengan kerajaan perpaduan pusat, senanglah untuk membuat aktiviti apa pun. Bantuan-bantuan mudah untuk diberi kerana sama Kedah dengan kerajaan perpaduan di Selangor. Okey tuan-tuan, jangan lupa undi kerajaan perpaduan pada hari Sabtu ini. Undilah Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Assalamualaikum, jumpa lagi.